وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم، وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Waalaikumsalam Umi Naimah. Pagi ni kita sambung ulang kaji Nahwu Sharaf. Okey. Kita mulakan dulu pagi ni ulang kaji balik alamat-alamat khafat yang kita belajar dalam matan Ajrumiyah. Okey. Alamat khafat ada berapa ibu? Yang ibu yang nampak dalam gambar lah. Ada berapa semua alamat khafat? Alamat khafat maksudnya jar lah. Khafat maksudnya jar. 3. Alamat khafat ataupun alamat jar ada 3, sama ada alamatnya dengan kasrah, ataupun alamatnya dengan ya, ataupun alamatnya kita kata jar dengan fathah. Untuk yang kasrah menjadi alamat khafat pada 3 tempat. Pertama pada isim mufrad munsharif. Ibu ayah, kalau ibu ayah ingat kita belajar sebelum ni, kita sebut isim mufrad sahaja. Kalau isim mufrad sahaja, itu yang paling asas. Dia akan terbahagi 2. Sama ada isim mufrad munsharif ataupun ghair munsharif. Isim mufrad munsharif maksudnya yang boleh menerima tanwin. Jadi sama ada isim mufrad munsharif itu dalam bentuk isim ma'rifah, ataupun dalam bentuk isim nakirah. Contoh isim ma'rifah yang bertanwin, contohnya Zaidun. Okey, Zaidun. Kalau contoh isim nakirah yang bertanwin, yang munsharif, Baitun. Ini contoh. Okey. Zaidun. Zaidun isim munsharif. Mufrad munsharif, tapi isim mufrad munsharif jenis ma'rifah. Ini isim mufrad munsharif jenis nakirah. Rafa'nya dengan dhammah, nasab dengan fathah Zaidan, jarnya dengan kasrah baca Zaidin. Jadi baitun bertanwin. Boleh tak baitun masuk alif lam? Boleh masuk alif lam. Kalau masuk alif lam memang dia dah tak ada tanwin. Kenapa dia tak ada tanwin? Kerana ada alif lam. Tetapi dia masih dikira mufrad munsharif. Itu mufrad munsharif. Bila kita masuk alif lam, kita baca al-baitu. Kalau fathah al-baita, majrur ataupun khafat al-baiti. Boleh ibu ayah ya. Jadi ini kita panggil mufrad munsharif. Kerana kita ada isim mufrad tetapi ghair munsharif. Ini kita akan jumpa kat sini nanti. Kemudian jamak ta'sir munsharif. Kalau kita tengok dalam matan Ajrumiyah, jamak ta'sir ketika rafa' disebut jamak ta'sir saja. Alamat dhammah jadi alamat pada rafa', dia kata jamak ta'sir. Kalau fathah jadi alamat kepada nasab, jamak ta'sir saja. Tapi kalau jamak ta'sir munsharif, dia sebut munsharif kat sini. Mesti ada sebab. Kerana jamak ta'sir ada berapa bahagian ibu ayah? Jamak ta'sir ada berapa bahagian? Ada berapa jenis jamak ta'sir? Ada 2, betul. Sama ada jamak ta'sirnya munsharif, contohnya buyutun. Buyutun, rumah-rumah. Ataupun rusulun, para rasul. Rusulun. Okey.
Dua ini jamak taksir. Yang buyutun jamak taksir kepada baitun, jamaknya buyutun. Rusulun jamak taksir kepada rasulun. Dua yang berbeza. Dua berbeza maksudnya buyutun ketika jamak jadi banyak 4 perkataan. Rusul ketika jamak jadi sikit. Dan dia tidak tersusun hurufnya. Beza dengan jamak salim. Kalau salim sama saja bentuk mufradnya. Itu kita tak bincang lah. Kita tak bincang hari ni. Jadi ibu ayah, ini jamak yang munsharif. Jamak taksir munsharif. Kalau rafa' buyutun, nasab buyutan, jar buyutin. Kalau ada alif lam, sama juga. Kalau ada alif lam, kita baca al-buyutu ketika rafa', al-buyuta ketika nasab, al-buyuti ketika majrur. Okey. Sama juga dengan kalimah ar-rusul. Ar-rusulu, ar-rusula, ar-rusuli. Ini jamak taksir munsharif. Okey, jamak taksir munsharif. Sekarang kita bincang mengenai jamak taksir ghair munsharif, insya-Allah. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim khafatnya jar dengan kasrah. Rafa' kita baca muslimatun. Ketika rafa' kita baca muslimatun dengan dhammah. Muslimatun. Ketika nasab dengan kasrah muslimatin. Khafat pun dengan kasrah muslimatin. Macam tu. Okey. Kemudian ya. Ya jadi alamat khafat. Bilakah ya menjadi alamat khafat? Dia menjadi alamat khafat kepada 3 tempat. Pertama kepada asma' khamsah. Asma' khamsah kita ulang balik ibu ayah. Asma' khamsah yang paling popular apa dia? Dia ada 5. Asma' khamsah yang paling popular Abu dan juga Abu dan Zu. Betul, Abu dan Zu. Jadi ketika mana ia majrur, kita kena ingat dia mesti mudhaf. Oleh kerana itu, kalau namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Okey. Ketika rafa' kita baca Abu Hurairah. Kalau dalam hadis, kalau ada an daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita nak baca macam mana? An Abu Hurairah ke ataupun lain? Dia majrur kerana sebelumnya ada an. Betul baca abi. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. An Abi Bakrin. Tentulah. An Abi. Kesian lah. Kan? Okey. Jelas. Jadi, Abu adalah salah satu daripada asma' khamsah. Ketika mana dia majrur, maka jarnya, alamat jarnya adalah ya. Itu asma' khamsah. Kemudian tasniah maksudnya isim musanna. Musanna ketika rafa' dengan apa ibu ayah? Isim musanna. Rafa'nya dengan apa? Saya tak tulis. Betul, Umi Naimah, rafa' dengan alif. Muslim seorang, muslimun. 2 orang Islam, muslimani. Rafa' je dengan alif. Rafa'nya dengan alif, muslimani. Betul. Ketika nasab ataupun jar dengan ya. Kita baca muslimaini. Muslimaini. Itu dengan ya. Cuma ketika tasniah ataupun musanna, sebelumnya baris apa? Ibu ayah. Ketika musanna, sebelumnya tu baris apa? Baris atas. Ya. Muslimai. Ya mati. Sebelumnya tu baris atas. Kalau jamak muzakkar salim, rafa' dengan apa? Kemudian ia jadi alamat khafat kepada jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim ketika rafa' dengan apa? Ibu ayah. Rafa' dengan waw, muslimuna. Betul. Rafa' dengan waw. Muslimuna contohnya. Nasab dengan apa? Nasab dengan ya.
Khafat pun dengan ya. Kita baca muslimina. Ibu ayah, mungkin ada ibu ayah yang belum faham ke apa ke, tak apa, dengar dulu. Ini kerana ini ulang kaji. Saya dah pernah ajar sebelum ni. Siapa yang baru join ke ibu, tak faham lagi, dengar saja dulu. Nanti bila kita tengok contoh daripada Al-Quran ke apa ke, kita akan faham insyaAllah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya fathah jadi alamat khafat pada satu tempat. Pada ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak menerima tanwin ataupun nama lainnya ghair munsarif. Okey. Jadi isim yang ghair munsarif boleh jadi dia mufrad, boleh jadi dia jamak. Contoh isim ghair munsarif yang mufrad, contohnya kalimah Ahmadu ataupun Yazidu ataupun Osmanu ataupun Hamzatu, Aisyatu. Okey. Ini contoh-contohnya. Contoh yang pertama Ahmad. Ahmadu. Ahmadu ni ibu ayah semua ni persamaan semua ni adalah semua ni kata nama khas, alam. Kita panggil alam. Alam ni kata nama khas. Ain lam mim, alam kata nama khas. Tapi untuk jadi ghair munsarif, dia kena ada paling kurang 2 sebab. Jadi semua ni satu sebabnya alam, dia kata nama khas. Apa lagi satu sebab yang lain? Okey. Contohnya Ahmadu dengan Yazidu. Dia sama sebabnya. Apa sebabnya ibu ayah? Siapa ingat? Ahmadu dan Yazidu? Bagus Umi, wazan fi'il. Maksudnya Ahmadu ni kalau kita sebut dia sama macam fi'il. Contoh ibu ayah. Telah memuji Hamidah. Telah memuji Hamidah. Sedang memuji fi'il mudhari'nya Yahmadu. Sedang memuji Yahmadu. Jadi kalau kita nak kata saya memuji, ya tukar pada apa dulu? Saya memuji, ya tukar pada apa ibu? Pada Hamzah, bukan alif. Pada Hamzah kat Fatimah, ibu Umi Naimah. Hamzah, bukan alif ya. Tukar pada Hamzah. Jadi kita baca Ahmadu. Kita baca Ahmadu. Apa terjemah Ahmadu? Kalau dia fi'il mudhari', apa terjemah Ahmadu? Yahmadu, dia memuji. Ahmadu, apa terjemah Ahmadu? Aku memuji. Sama tak bentuknya dengan bentuk fi'il mudhari'? Sama tak? Nama orang tu Ahmadu. Tapi Ahmadu tu sama tak? Ada tak fi'il bunyi Ahmadu? Ada. Bermakna bila ada satu kalimah nama orang yang sama bentuk macam fi'il, maka tak boleh tanwin. Contoh Ahmadu, dia sama macam fi'il mudhari' kotak 13. Aku memuji. Yazidu, daripada fi'il zada yazidu ziyadatan. Apa dia makna ziyadah? Maksud apa makna ziyadah ni? Zada yazidu ziyadatan. Ziyadah apa? Penambahan, betul. Ziyadah maksudnya tambah. Pasal tu, perasan tak banyak contoh Zaidun, sikit-sikit Zaid. Perasan tak dalam kitab-kitab kita? Nama orangnya Zaid, perasan tak? Saya pun suka bagi contoh Zaid. Kenapa? Zaidun tu maknanya tambah. Supaya makin belajar, bertambah ilmu macam tu, bertambah kefahaman. Itu doa ulama'. Pasal tu ulama', sekarang kita nahu, dia gunakan contoh Zaid banyak supaya kita bertambah kefahaman. Amin, macam tu kira doa. Ya. Jadi, Yazidu fi'il mudhari'. Daripada fi'il madhinya, Zada. Zai alif dal. Zada. Mudhari'nya Yazidu. Yazidu ni fi'il mudhari' kotak pertama. Kena pula dengan nama orang. Jadi Yazid dikira isim mufrad tapi dia ghair munsarif, tak boleh bertanwin. Amin ya Allah ya, Kak Fatimah ya. Kerana dia tak boleh bertanwin pasal apa? Kerana dia adalah wazan fi'il. Bentuk fi'il. Okey. Kemudian Osman, Luqman, ada persamaan dia. Apa persamaan dia? Ada alif nun
Kemudian sebut tambah alif nun. Di samping pertama dia alam kata nama khas, yang kedua ada tambah alif nun di belakang. Apa nama lain yang tambah alif nun? Osman lagi, Luqman lagi. Apa lagi contoh lain? Nu'man. Imran bagus. Umi Naimah, Imran betul lagi. Ada lagi lain? Imran yang selain yang saya sebut tadi. Ada lagi tak? Salman. Safwan bagus. Ramai kan? Safwan, Salman, kan? Syahrukh Khan, tak ada itu bukan ya? Ramadan. Boleh jadi. Okay. Ramadan ya, betul tak Fatimah? Ramadan betul? Okay. Ramadan termasuk juga. Sya'ban pun termasuk. Betul, Sya'ban pun termasuk. Bagus. Sya'ban juga alam, dia kata nama khas. Jadi banyak contoh ya. Ini semua pasal tu kita doa, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadana. Macam tu. Okey, Hamzah dan Aisyah pula. Hamzah dan Aisyah, Subhan bukan Kak Fatimah. Subhan bukan kata nama khas. Subhan bukan alam. Dia tak termasuk. Subhan itu tak termasuk. Ya. Okey. Okay, Hamzah dan Aisyah, kedua-duanya adalah alam dan juga mu'annas. Ustaz, Hamzah ni mu'annas ke kan nama lelaki? Ada tamar butuh tu dikira macam mu'annas, tapi dia memang muzakkar. Hamzah ni kalimah muzakkar, tapi ada tamar butuh. Tamar butuh ni dia dikira dia ni kalimah ni macam mu'annas kerana ada tamar butuh. Bukan Hamzah tu mu'annas. Boleh buat ya? Jadi nampak nama orang ada tamar butuh, automatik tak boleh tanwin. Walaupun namanya Hamzah. Hamzah ni panglima perang pula tu. Tapi dikira Hamzah ini ada tamar butuh, dikira mu'annas. Maka dia adalah kata nama khas dan dia mu'annas. Dia tidak boleh bertanwin. Okey, untuk ulang kaji isim mufrad ghair munsharif, boleh faham tak Ibu Ayah? Boleh ingat balik tak ulang kaji? Boleh insyaAllah ya, ulang kaji ni boleh ingat ya. Tak payah hafal tau, ingat je. Tak payah hafal, yang penting faham. InsyaAllah ya. Okey. Jadi tadi saya kata, okey, fathah jadi alamat jar kepada isim allazi la yansarif. Al-ismu allazi la yansarif. Okey, maksudnya dia ada mufrad, ada jamak. Kalau jamak dia ada kaedah kan? Jamak ghair munsharif mesti kita dah bincang banyak kali. Huruf ketiganya ada alif dan selepasnya ada tambah 2 ataupun 3 huruf. Huruf ketiga mesti alif dan tambah sama ada 2 huruf ataupun 3 huruf selepasnya. Banyak contoh-contoh. Masajidu, masakinu, mafatihu, maqalidu, macam-macam ada. Okey. Jelas Ibu Ayah ya? Okey. Selesai. Itu alamat-alamat khafat. Jadi, kita ulang kaji alamat khafat ni. Boleh refresh balik insyaAllah kan? Jadi, saya buka soalan umum kepada Ibu Ayah semua. Siapa nak tanya mana-mana ayat Quran ke apa ke, insyaAllah. Kita tak buat latihan ayat hari ni. Saya buka. Siapa ada soalan? Ada tak? Siapa nak tanya? Ada yang nak tangan ke? Tak apa. Sekejap ya. Oh, Umi Naimah, hai Umi. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Assalamualaikum Umi, selamat pagi. Sabahal khair. Sabah Nur. Ustaz, apa tu kalau isim kana dengan kalau kana dengan ina, dia akan ada khabar dia kan? Dalam bentuk mufrad, dalam bentuk jumlah. Cuba Ustaz terangkan kalau untuk isim mausul pula Ustaz. Kita kena cari istilah mausul itu adakah dalam bentuk macam tu juga ke ataupun
Sebab Umi tak perlu nampak lagi macam mana Okey. nak tarik isim mausul. Okey. Tak apa. Boleh Umi insya-Allah. Assalamualaikum. Okey Umi. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, biasanya isim mausul ini datang jadi sifat pada sebelumnya. Biasanya, bukan mesti tapi biasanya. Contohnya, biasanya isim mausul dia bukan jadi sifat. Dia ada makna yang. Dia ada makna yang. Dia tak semestinya jadi sifat. Okey, contohnya, Ja'a allazi nasara Zaidan. Okey. Ja'a fi'il. Ja'a allazi yang. Telah datang oleh orang yang allazi jadi fa'il pada ja'a. Nasara Zaidan. Kita fokus pada allazi isim mausul. Jadi ibu ayah, pertama mausul mesti ada apa? Pertama sekali ibu ayah, boleh tulis? Silah. Apa dia? Mausul mesti ada silah. Pertama, mausul mesti ada silah. Yang kedua, silah mesti apa ibu ayah? Boleh tulis? Silah mesti jumlah. Bagus. Silah mesti jumlah. Ini poin kedua. Yang ketiga, dalam jumlah mesti ada apa? Dalam jumlah mesti ada dhamir, betul. Mesti ada dhamir. Okey. Yang kembali pada isim mausul. Jadi, Umi ada 3 syarat penting. Pertama, Ibu Hayati ada kelas ke? Ibu Hayati kat tangan? Tak ada. Sorry Ustaz, tertekan, sorry. Saya kan Ibu Hayati nak. Okey. Jadi Ibu Ayah, allazi ja'a allazi nasara Zaidan. Telah datang orang yang telah menolong Zaid. Jadi, isim mausul pasangannya mesti ada silah. Jadi, allazi isim mausul, silahnya, ini silahnya. Yang berkaitan, silah ni yang dengan isim mausul tadi. Dalam silah mesti jumlah. Sekarang ni Umi Naimah tengok nasara Zaidan, jumlah apa ni Umi? Nasara Zaidan. Jumlah fi'liyah. Okey. Jumlah fi'liyah. Nasara fi'il madhi, mana fa'ilnya Umi? Mustatir huwa. Huwa kembali pada Allazi lah Ustaz ya? Allazi, betul. Kembali pada Allazi. Zaidan jadi apa Umi? Maf'ulun bih. Maf'ul bihi, okey. Jadi saya kata silah mesti jumlah. Sekarang ni nasara Zaidan cukup sempurna tak untuk jadi jumlah? Dah ada fi'il, fa'il dan maf'ul. Cukup syarat kan? Ada paling kurang ada fi'il fa'il. Ni ada maf'ul pula. Cukup jumlah jadi jumlah fi'liyah. Maka boleh tak jadi silah pada allazi sekarang ni? Boleh. Lepas tu kalau jumlah ismiyah pun boleh juga Ustaz? Boleh Umi, asalkan dia jumlah. Okey. Okey. Contoh saya kata jumlah ismiyah. Ja'a allazi abuhu Zaidun. Telah datang orang yang bapa dia nama Zaid. Tu kembali kepada allazi. Dia mesti ada dhamir yang kembali pada allazi. Okey. Itu nombor 3. Mesti ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Jadi Umi tengok. Allazi isim mausul muzakkar ke muannas? Muzakkar. Mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Jadi dalam silah mesti ada satu dhamir mufrad muzakkar. Di mana dhamirnya Umi? Macam mana Ustaz? Ulang bismillah. Okey. Allazi mufrad dan muzakkar kan? Allazi kan? Dalam silah mesti ada satu dhamir mufrad muzakkar yang kembali pada allazi. Huwa tadi lah. Huwa pada nasara tadi. Umi jelas? Macam tu. Okey, jalan. Alhamdulillah. Syukuran Ustaz ya. Jadi ibu ayah, soalan Umi mengenai isim mausul dapat tak membantu ibu-ibu lain yang mungkin sama juga dah terlupa ke apa ke, dapat ulang kaji tak? Kadang-kadang soalan yang diberikan dapat membantu ibu-ibu lain. Saya harap dapat ulang kaji lah. Pasal kita pun dah lama dah kita
kita tak bincang. Okey, Kak Fatimah ya, Kak Fatimah. Kak Fatimah, Ustaz Aini Al-Musyarik. Apa tu? Musyarik, betul Ustaz. Musyarik kan? Akan nak sebut apa tadi? Indi al-musyarikah. Ada Oh, sampai. ini Al-Musyarikah. Musyarikah. Saya ada perkongsian macam tu. Itu akan sebut Indi Al-Musyarakah. Masdar, sebut masdar. Oh, musyarakah. Indi Al-Musyarakah. Kalau akan kata, Ustaz saya nak berkongsi. Ustaz ana urid an akun musyarikah. Ataupun ana musyarikah. Ustaz ana musyarikah. Ustaz ana musyarikah. Saya nak berkongsi. Boleh juga? Okey, ana musyarikah syai'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz yang semalam kita belajar halumma tu kan? Okey. Apa nama, didapati dalam 2 ayat. Satu yang surah Al-An'am ayat ke-150, muka surat 148 dan muka surat 420 Al-Ahzab ayat ke-18. Satu membawa maksud, katakanlah saksi, bawalah saksi-saksi kamu. Kul halumma syuhada'akum. Bawalah saksi-saksi kamu. Dan dalam surah Al-Ahzab dikatakan apa ke nama tadi? Baca penuh ke Ustaz? Boleh. Ya'lamullahul tak berapa nampak pula. Tak apa. Surah Al-Ahzab. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qailina Ayat berapa Kak? Ayat berapa? Ayat ke-18 Al-Ahzab. 18. Saya baca je ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Sadaqallahul azim. Tu halumma ilaina ya. Jadi akak berkongsi 2 contoh dalam Quran Kak ya. Marilah bersatu dengan kami katanya. Alhamdulillah. Jadi sama kan maknanya kita belajar semalam ta'al kan, mari kan. Bagus Kak, insyaAllah. Terima kasih banyak Kak ya. Nanti akak kongsikan lagi dalam grup tu nanti insyaAllah Kak ya. Ya, jazakallah. Okey Kak, bagus masya-Allah. Jadi halumah semalam, itulah. Ibu ayah halumah semalam, itulah saya nak tanya lagi sekali. Siapa baru first time dengar, rupanya ada isim. Halumah tu isim. Tapi maknanya makna fi'il. Oh ingatkan fi'il ada fi'il saja. Rupanya ada isim memberi makna fi'il. Bahkan semalam kita belajar ada isim memberi makna suara. Ya Allah, dahsyatnya. Isim suara, kata nama suara pun ada dalam bahasa Arab. 2 in 1 Umi ya, masya-Allah tabarakallah. Jadi ibu ayah, pagi ni punya ulang kaji, tadi kita buat ulang kaji alamat khafat dan juga Umi minta tolong kita ulang kaji balik isim mausul. Membantu tak dapat ulang kaji ya? Dan Kak Fatimah bagi 2 contoh yang bagus daripada Quran kalimah halumah. Mudah-mudahan bermanfaat pada semua. Ibu-ibu kalau tak sempat salin, pastikan tujuan kita buat rakaman ini tujuannya supaya ibu-ibu dapat ulang kaji balik bila-bila masa pun tak apa. Dapat dengar sikit-sikit pun tak apa. Jangan dengar lepas tu tak tulis, nanti lupa rugilah pasal kita nak faham. Ini bukan dia paksa pun. Tapi kita nak faham bila kita rajin salin, rajin ikuti pengajian, bila baca Quran tu lebih mudah faham. Itu je matlamatnya. InsyaAllah ibu ayah ya. Setakat ini saja, minta maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati